Mereka bukan saja sibuk dengan ibadah-ibadah wajib, tetapi mereka sangat memberatkan ibadah-ibadah sunat. Dah buat semua yang wajib sungguh-sungguh dan tidak pernah cuai dengan ibadah-ibadah sunat. Okey, sebab mereka tahu sunnah bila yang Nabi buat, dia buat. Apa yang Nabi buat, buat. Kalau boleh nak fotokopi apa Nabi buat, semuanya. Kita pula ala sunat je. Solat fardu dulu, sunatnya kenian lah kot. Sunat je kot. Jangan. Kalau kita merasa nak mengikut ataupun nak dapat sedikit spirit macam mana nak rasa takut Allah itu, maka tolong bangun. Setelah buat yang fardu, buat juga yang sunat. Seperti solat sunat, puasa-puasa sunat. Ini biasa-biasanya. Okey? Mereka terus-terus melakukan yang sunat itu seolah-olah macam wajib. Sebab itu ketika solat tarawih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Nabi solat di rumah. Okey, kerana tidak mahu menjadikan solat itu jadi solat wajib. Dia solat sunat, ikut hati kamu. Kamu nak buat berapa, kamu nak buat di mana. Nak buat di rumah, nak buat di masjid, di mana pun. Kerana itu sunnah. Bukan makna tak boleh buat, boleh tak buat. Tak. Kita boleh tanya gitu. Solat-solatnya sunat je. Kita dah tahu letak bawah sunat. Sedangkan itu adalah amalan yang Rasulullah buat. Kalau kamu mengaku Muhammad dan Rasulullah, apa yang Nabi buat, kita nak ikut. Sebab itu pendidikan kita tentang agama buat had mampu. Buat had mampu. Tapi ilmunya tak ada. Jadi mampunya sikit benar. Kalau kita buat had mampu ikut ilmu, kita nak bercakap pasal pola para sahabat ni, tak ramai yang sentuh. Macam mana kita nak faham, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak ingat. Okey, ini rezeki-rezeki yang Allah bagi pada kita. Okey? Jadi maknanya kita katakan, kalau itu sebab itu dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat 18. Surah Al-Fat Allah terangkan, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kalau orang-orang munafik di luarnya macam Islam, dalamnya benci dengan Islam. Sebab itu kalau solatnya malas-malas, kalau solatnya lambat-lambat. Kerana tidak ada daya dorong. Kalau nak asar tu sebelum jumpa merah tu, tu boleh lagi tu. Ini yang kita bimbang, kita yang cuai sangat atau suka sangat tangguh-tangguh solat. Jangan main-main. Takut jatuh ke cara-cara orang munafik. Sebab orang munafik solatnya lambat, malas-malas, hujung-hujung, buat yang penting-penting je. Kalau cari surah-surah yang paling pendek, sebab tanda penat. Maka tolong bezakan kita orang mukmin beriman dengan orang Islam yang munafik. Sebab itu orang munafik tu letaknya di bawah kerak api neraka. Neraka paling bawah. Okay, kerana mereka di luar nampak macam hamba Allah, tapi di dalamnya musuh-musuh Allah. Ini yang kita paling takut. Mereka datang pengaruhi kita. Kalau kita tidak ada ilmu tentang apa itu munafik, apa perangai-perangai orang munafik, apa yang membuatkan orang munafik itu sangat-sangat dibenci Allah. Ini yang kita nak kena belajar. Apa yang Allah benci. Kita tahu belajar apa yang Allah suka je. Allah suka sedekah, Allah suka itu, suka ini. Tapi kita tak belajar apa yang Allah benci. Ini insya-Allah kalau kita ada ruang, insya-Allah ada kesempatan kita buat tajuk itu pula. Apa yang Allah benci. Jadi sekali lagi kita ulang balik bahawa para sahabat bukan saja menjaga hati, bukan saja melakukan ibadah wajib, tetapi melakukan semua ibadah sunat dengan penuh rasa khawatir. Artinya bila dia khawatir, maka ibadah itu dibuat dengan penuh teliti, dibuat dengan penuh lengkap, dibuat dengan penuh sempurna. Kerana khawatir-khawatir, takut-takut, ibadah itu tertolak. Sebab itu kita kata ibadah yang Allah tolak orang yang buat itu. Sebab itu ahli ibadah dengan ahli ilmu ni payah. Maka kita nak bangun balik, kita pertama nak beribadah berpandukan ilmu. Bukan berpandu apa orang tengok, berpandu pada orang cerita.
Bukan hanya berpandu pada apa yang mak ayah kita ajar. Dulu ya, tapi sekarang kita diberi kesempatan untuk menambah ilmu. Supaya kita tahu kenapa sedekah tu mahal sangat harganya. Apa yang ada di sebalik sedekah. Apa yang patut disedekahkan. Macam mana cara bersedekah yang baik. Kalau kamu memberinya dengan sombong, sedekah kamu itu kosong. Apalagi sedekah yang diungkit-ungkit. Semalam kamu juga datang lagi. Kemarin pun kamu juga. Lah, jangan. Kemarin cerita kemarin, hari ini cerita hari ini, lain-lain. Kalau nak bagi-bagi, jangan lidahnya jahat. Melukakan, memalukan, memilukan. Nak bagi-bagi, tak nak bagi dah. Asal kamu juga lagi tak payah marah-marah. Minta maaf, hari ni saya tak bagi. Esok jaga je saya bagi. Contoh, sebab itu bagilah walaupun sikit. Tapi jangan bagi dengan marah-marah. Okay, bagi dengan marah-marah, orang tu ambil juga. Tapi pahalanya nipis sangat. Sebab tidak cukup ikhlas. Sebab itu pola hidup sahabat. Pertama, paling ikhlas. Buatnya paling ikhlas. Ini kekuatan yang nak dibangun. Okey, yang jadi kita apa sebab mereka merasa sangat takut dengan Allah, sangat nak rasa dekat dengan Allah, takut ibadah tidak diterima, takut sangat dengan siksa api neraka ataupun siksaan-siksaan Allah. Ini yang kekuatan yang kita tak ada. Tak takut sebut neraka 100 kali tak ada apa-apa. Neraka memanglah kan Ustaz cakap umat Nabi semua masuk syurga. Dia terlupa yang sebelum masuk syurga tu ada RNR masuk neraka dulu. Setiap yang ada dosa masuk neraka dulu sampai habis dosanya. Kalau ada 10 mungkin masuk 10 hari. Kalau ada 100 naik mungkin 100 hari. Tebak satu harinya 1000 tahun. Kalau 10 hari dah 10,000 tahun. Panjang ke pendek? Panjang. Sebab taklah sikit je. Alah sikit je. Jangan. Kalau sikit itu yang membuat kita tergelincir habis. Okay? Kadang-kadang kita kata disebabkan sikap sombong kita. Sikap kedekut kita. Ibadah-ibadah kita lain yang tersidai habis tenggelam. Kerana kita masih jumpa sombong. Sombong memang Allah tak ampun dosa. Allah paling benci dengan orang sombong. Okay? Walaupun ibadahnya banyak. Akhlaknya kosong dengan Allah. Akhlaknya kosong dengan manusia. Sebab itu datangnya sombong. Di situlah iblis bertenggek. Di situlah setan-setan masuk jadi raja. Tak payah bagi. Semalam kan kamu dah bagi dah. Aduh. Tak payah tolong. Ada orang lain nak tolong. Orang lain pun boleh tolong juga. Tekan kita je nak tolong hari-hari. Kita lupa tolong hari-hari itu menambah ilmu, menambah pahala kita. Mudah-mudahan daripada masuk neraka selamat terus. Tak masuk langsung. Kerana banyaknya amal jariah yang kita lakukan. Pertolongan yang kita bagikan. Okey, itu yang kedua, ketiga, yang keempat. Alamak, dah tinggal 5 minit. Tak apa, kita cuba pendekkan. Okay? Yang keempat, mereka ni macam mana? Mereka sengaja mengurangi kenikmatan dunia. Apa faham kenikmatan dunia? Bersenang-senang, bersantai-santai, berleha-leha. Ya Allah. Ndak yang elok saja, ndak yang hebat saja, ndak yang sedap saja, ndak yang senang saja, ndak yang sempurna saja. Ndak. Sebab itu kita kata pengalaman jadi orang susah. Kenapa? Rasulullah itu jadi pengembala kambing. Sebab nak dilatih supaya jadi orang yang paling sabar. Sebab itu jadi anak miskin itu akan membantu kita sampai ke tua. Ini pengalaman peribadi. Sebagai anak yatim, bawa sampai ke tua. Ya Allah, jangan membazir. Jangan kedekut. Jangan sombong. Sebab itu kita kata ada sikit syukur. Makan ada yang sikit-sikit. Jangan nak ikut semua selera kita. Sebab itu jadi orang miskin tu dapat sikit tu dah bahagia dah. Tak ada baju raya. Datang orang bawa baju bekas. Baju lama yang boleh pakai untuk hari raya. Bukan baru pun. Baju bekas. Tapi sebab baru di mata kita. Baru dapat. Bahagianya setengah mati. Padahalnya baju orang, baju bekas, baju lebihan, baju yang orang lain dah pakai. Okay? Para sahabat, hidup mereka tidak bermewah-mewah. Okay? Meninggalkan kelazatan dunia. Sebab itu Nabi tidurnya tak pakai tilam, pakai ya Allah, tika yang dia buat daripada sabut-sabut kelapa sawit tambah bekas-bekas belakangnya.
dikembangkan satu hamparan yang sangat baik. Maka Nabi kata, angkat, aku tak nak yang nanti kalau enak sangat tilamnya, alas tidurnya, makanya aku takut terlewat bangun. Takut susah nak bangun. Sebab itu dia pesan pada ibu-ibu, jangan bagi anak tidur di tilam paling empuk. Tidur di tilam yang paling empuk, anak susah nak bangun. Kita dah, udah tilamnya sama tebal dengan tilam mak ayah. Ada airconnya lagi, ada kipasnya lagi. Aduh, akhirnya anak tak reti susah. Anak tak menghargai apa yang dibagi oleh ibu ayah. Ini masalah ada handphone. Oh, ada boleh call, boleh terima, cukup. Oh, nak yang ada kamera, nak yang ada itu, nak ada bolas yang boleh WhatsApp, nak yang ada Allah. Ini kita kata sahabat tidak bermewah-mewah. Okey, tidak menikmati kenikmatan dunia yang berlebih-lebihan. Ada makan, ada minum, cukup. Sebab tu kalau kita ikut sejarah Sayyidina Umar, walaupun jadi khalifah, jubahnya dua. Ada yang baju dia tampal-tampal pun. Satu jubah yang anaknya yang dibagikan oleh anak kepada dia. Sehingga pernah selewat solat Jumaat, selewat nak baca khutbah, kerana nak tunggu jubahnya kering. Kita ada 4 gantang dalam almari. Penuh, tak cukup baju, bukan tak cukup baju, tak cukup almari nak simpan. Punya banyak baju kita. Ini kekuatan. Ini baju raya, ini baju balik kampung, ini baju pergi surau, ini baju pergi masjid, ini baju pergi kenduri, ini baju pergi jamuan. Oh, macam-macam baju. Sebab itu latih diri, baju itu boleh sampai mana-mana. Kalau duduk rumah, ini baju duduk rumah, boleh pergi kedai, boleh pergi pasar, boleh pergi dengan baju yang sama. Boleh pergi kenduri, boleh jumpa orang. Ini kekuatan, kecuali yang kotor. Asalkan bersih, jalan. Sebab itu kekuatan, jangan terperanjat. Umi tudungnya lebih kurang sama, bajunya lebih kurang sama. Itu je baju yang ada. Kerana apa? Umurnya sudah ujung-ujung, tak nak lagi menambah baju-baju cantik ke, mahal ke, apa ke, raya ke, tak raya ke, pakai baju yang masih ada sebab masih cantik. Ini kekuatan, kecuali ada anak yang belilah itu, lain cerita. Okey, ataupun betul-betul dapat tawaran istimewa ke apa ke, mana-mana lah. Tapi kalau sengaja-sengaja nak cari, itu letih. Okey. Sebab itu pengalaman raya yang baru ni, walaupun sebabnya PKP, kita kata tak, orang tua-tua tak boleh pergi kedai, tak boleh sidai-sidai di tempat orang ramai. Akhirnya membuka balik almari lama. Ada satu jubah. Ini kongsi je lah. Okey. Ada satu jubah yang dulunya orang bagi, tapi masa itu Umi gemuk. Umi gemuk, makanya Umi simpan dulu. Ya Allah, itu aku bagilah aku kesempatan. Dan kita nak bagi kat cucu. Cucu kata, apa tak nak lah, warnanya tak cantik. Orang muda-muda kan. Jadi Umi simpan jubah itu. Syukur Alhamdulillah, lepas puasa kurus sikit. Tapi ni agaknya naik balik kot. Bila dicuba, boleh pakai. Maka baju itulah yang Umi pakai untuk raya. Ini sebahagian daripada cara-cara. Bukan dia kata nak sombong ke, riak ke, tak dapat. Itu bukan hasrat. Okay. Artinya, kita nak ambil konsep disunatkan pakai yang baru. Baru apa? Baru nampak. Baru apa? Baru basuh. Baru apa? Baru jahit. Baru apa? Baru repair. Ya, repair lah kalau zipnya pecah. Butangnya tak ada. Okay, baru juga. Ya Allah, tuanku, inilah baju baru yang ku ada. Untungnya sebab Umi dah kecil tak ada baju raya. Dari kecil tak ada baju raya. Semua baju yang ada baju raya. Jadi tidak ada sedikit pun dalam kepala ni. Susah hati. Baju tak ada. Oh, tak ada baju raya. Tak ada baju raya. Ini baju raya tahun sudah. Tak best loh. Jangan. Okey, maka kita kata tidak menikmati. Mereka menjaga jarak. Serta menjauhkan diri dari godaan kemewahan duniawi. Mereka menjaga jarak. Ini sekarang kita nak jaga jarak sosial. Sahabat sudah menjaga jarak diri mereka daripada kemewahan-kemewahan duniawi. Okey, ini kekuatan. Kita ni ikut ke tidak? Tidak mahu tergoda. Tak payah tengok Shopee. Ini baju tawaran satu beli satu dapat dua. Tak payah. Artinya menjauhkan diri dari godaan-godaan. Godaan artinya kita lah pergi kedai, kita lah mencari, kita dah tengok Facebook, kita dah tengok apa orang jual-jual, kita dah tengok Shopee, kita dah tengok JNT. Tak payah. Sahabat sangat menjaga jarak tentang kemewahan-kemewahan dunia.
Okey, semua itu membuat mereka berada dalam ketenangan. Okey. Mereka berada dalam tomak ninah yang baik dan juga mereka merupakan orang yang sakinah.